آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس إلياسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sindang pendengar yang dirahmati Allah. Marilah bersama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita berada di fasa pertengahan bulan Ramadan ataupun fasa kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awaluhu, iaitu awal Ramadan itu adalah satu lingkungan fasa rahmat, wa awsatuhu, pertengahannya adalah fasa keampunan maghfirah, wa akhiruhu, dan akhir Ramadan adalah fasa yang Nabi sebut sebagai itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada sesuai di dalam fasa keampunan ini, maka sama-samalah kita membanyakkan amalan-amalan, sama ada ibadah-ibadah yang sunat, lebih-lebih lagi yang fardu. Lakukanlah sebaik-baiknya sebagai amalan yang dapat meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, senang mendapat rahmat, kita mohon keampunan daripada Allah agar diberi pelepasan, mendapat lesen untuk lepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di dalam musim PKP ini, kita nak bergerak merentasi negeri-negeri, perlu kepada login dengan apps gerak polis dan sebagainya. Sama jugalah akhirat kita. Kita nak melepasi boarding neraka itu. Inilah masanya, iaitulah berada di bulan kebajikan ini, memohon rahmat dan keampunan Allah, akhirnya mendapat pelepasan daripada api neraka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kongsian pada pagi ini kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Telah Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 80 ke 84. Walutan idh qala liqaumihi أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan yang keji? Allah rakam, tuan-tuan dan dirahmati Allah, antara dialog dakwah Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya. Atattunal fahisyah, mengapa kamu buat benda yang keji ini? Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Yang mana perbuatan itu
adalah perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Perbuatan apa? Tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah kita telusuri kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Allah Lut ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah saudara ataupun saudara dan Nabi Allah yang hidup ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah ada yang riwayat mengatakan Nabi Allah Lut juga adalah daripada bapa Nabi Allah Ibrahim, iaitulah Azar yang kita sebut ataupun nama yang selalu disebut namanya Azar, tetapi adalah yang betul namanya adalah Harun bin Tarikh. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Lalu Nabi Allah Lut alaihi salam ini ketika mana dia meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke daerah dengan dikenali sebagai nama daerah Gharzara. Lalu Nabi Allah Lut dia telah tinggal di kota Sadum, iaitu ibu negeri Gharzara. Gharzara ini satu negeri dan dia telah tinggal di tempat ataupun di satu daerah yang bernama kota Sadum. S-A-D-O-M, Sadum, kota Sadum. Yang mana di dalam kota ini, tuan-tuan dirahmati Allah, inilah takdir Allah yang menghantar Lut alaihissalam kepada kota ini, yang mana hidup mereka, tuan-tuan, penuh dengan curi-mencuri, penuh dengan pelbagai kemungkaran, penuh dengan pelbagai jenis maksiat. Bahkan hidup mereka, tuan-tuan dan dirahmati Allah, telah melakukan pelbagai maksiat, sehingga kan maksiat yang ada ketika itu, maksiat yang melampaui, yang mana sebagai ayat tadi yang disebutkan, tidak ada satu umat pun sebelum itu yang melakukan maksiat tersebut, iaitulah homoseksual, gay yang berlaku di kalangan umat Nabi Lut alaihissalam, sehingga kan gay ini tidak ada sebelum itu. Tidak ada sebelum Nabi Allah Lut, tetapi zaman Nabi Allah Lut, Allah tunjuk ada homoseksual ini, sehingga kan tuan-tuan dirahmati Allah, mereka tidak mahu menikah dengan kaum wanita. Mana kaum wanita di zaman Allah Nabi Lut alaihissalam, mereka tidak dinikahi oleh lelaki-lelaki yang tampan dan sebagainya. Bahkan menjadi rebutan, tuan-tuan dan dirahmati Allah, adalah lelaki-lelaki yang tampan itu untuk mencari pasangan sesama lelaki. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Boleh bayang, tuan-tuan, macam mana kehidupan sungguhnya Allah memutuskan kita kehidupan ini lengkap. Wa khalaqnakum azwaja, Allah kata dalam Quran, diciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sehingga kan Nabi SAW sendiri menyebut nikah itu adalah daripada sunnah aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sunnah Nabi SAW bernikah itu sebenarnya mempunyai banyak hikmahnya, di samping menambah umat Nabi Allah Muhammad alaihissalam, selain itu juga membawa kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, penduduk Sodom yang setelah didakwah oleh Nabi Allah Lut alaihissalam, setiap harinya disuruh melakukan ibadah, disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, disuruh meninggalkan segala bentuk kemungkaran, apatah lagi kemungkaran yang besar inilah, iaitulah yang suka mengamalkan homoseksual ataupun gay di kalangan mereka. Setelah didakwa oleh Nabi Allah Lut alaihissalam, Allah merakamkan pada surah An-Namlu ayat 56. Maka kata Allah, tidak lain jawapan kaum, mafhumnya ayat surah An-Naml ayat 56, tidak lain jawapan kaumnya melainkan mengatakan, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Allah Lut, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwa dirinya bersih. Jadi penduduk Sodom ini tidak suka dengan Nabi Allah Lut, sehingga kan mereka selalu berkata, halaulah Lut itu, kerana apa? Dia sangka dia itu bersih daripada segala dosa, dia sangka dia lah paling baik di kalangan kita. Ya. Baik. Jadi Nabi Allah Lut alaihissalam
berdakwah, sentiasa berdakwah tuan-tuan dan dirahmati Allah, berdakwah sehingga kan dengan dosa yang besar ini tidak boleh diterima. Mereka tidak boleh menerima Nabi Allah Lut alaihissalam, bahkan mereka terus melakukan kemungkaran homoseksual ini, sehingga kan Nabi Allah Lut alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan azab yang pedih. Kerana apa? Kerana maksiat yang amat menyakitkan, maksiat yang amat besar ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiga mana diminta azab oleh Allah Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Lut minta kepada Allah supaya diturunkan azab, maka perkara pertama yang terjadi Allah rakamkan dalam Quran, iaitulah didatangi para malaikat Allah untuk memberitakan kepada Nabi Lut bahawasanya mereka akan didatangi azab. Cerita dia tuan-tuan dan rahmati Allah, permulaan sebelum datangnya malaikat yang disebut di sana 3 malaikat, Jibril dan juga malaikat Mikail dan juga malaikat disebut di dalam tafsir 3 malaikat yang datang berjumpa dengan Nabi Allah, yang Jibril, Mikail dan Israfil. Ketiga-tiga ini yang pada mulanya datang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi lagi dekat Nabi Lut, pergi jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan, untuk mengkhabarkan bahawasanya belum lagi diceritakan tentang Nabi Lut ketika surah Az-Zariyat ayat 31 hingga 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. Sadaqallahul Azim. Ketika didatangi malaikat Allah ini, maka disoal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai para utusan. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di situ Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Surah Az-Zariyat ayat 31 hingga 34. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu jumpa Nabi Allah Ibrahim ketika mana hendak memberitahu bahawasanya Nabi Allah Lut alaihissalam akan ditimpakan azab kerana besarnya dosa dan juga perangai maksiat yang dilakukan oleh kaumnya. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah. Baik, pada ayat surah Hud ayat 70 hingga 83 juga Allah menyebutkan ketika mana didatangi Nabi Ibrahim dengan malaikat, lalu mereka mengucapkan salam ke atas Ibrahim, lalu dijawab semula salam oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ketika mana dihidangkan, tuan-tuan, surah Hud ayat 70 hingga 83, ayat yang panjang. Saya terjemahkan secara ringkas. Nabi Allah Ibrahim, malaikat datang menjumpai Nabi Ibrahim, lalu diberi salam dan dijawab salam, tuan-tuan. Dan Nabi Ibrahim menjamu tetamu-tetamu itu dengan daging yang diceritakan dalam ayat ini. Dan ketika mana dihidangkan daging ini, mereka tidak menjamah. Tetamu datang dihidangkan daging, jadi dia tidak menjamah daging tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya,
Jadi bila dalam keadaan macam ni disebutkan dalam ayat ini, Nabi Allah Ibrahim risau dengan keadaan tersebut. Kerana apa? Tetamunya tidak menjamah makanan yang dihidangkan. Lalu kata malaikat itu, jangan kamu takut, sesungguhnya kami ini adalah malaikat yang diutuskan kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka disebutkan juga di sana, disampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan daripada Ishak akan lahirnya putera Yaqub. Maka kata isterinya ketika itu, apakah aku akan melahirkan anak sedangkan aku seseorang perempuan yang tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua. Lalu sungguhnya ini satu perkara yang sangat aneh. Maka tuan-tuan, malaikat bertanya, apakah kamu berasa hairan tentang ketetapan Allah? Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, lalu berlakulah dialog antara malaikat dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, malaikat ini yang akan diutuskan untuk menurunkan azab kepada kaum Lut. Pertamanya mereka telah datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan bahwasanya kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan kaum Lut alaihissalam. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam surah Hud ayat 75 hingga 76. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa amru rabbik, wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Sadaqallahul azim. Sungguhnya Ibrahim itu mana seorang yang baik, seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Kata Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak boleh ditolak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Said bin Jubair As-Sadi, Qatadah, Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahawa berlaku dialog antara Nabi Ibrahim pada ayat ini. Kenapa Allah menyebut a'rid an haza, wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Soal jawab apa tuan-tuan rahmati Allah? Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga kan Allah sebut a'rid an haza itu adalah kerana ketika itu dia telah membuat tawar-menawar antara malaikat itu supaya tidak diturunkan azab kepada kaum Lut alaihi salam. Allah Rabbi, tuan-tuan dan rahmati Allah. Inilah Nabi Ibrahim alaihi salam, satu Nabi Allah, Nabi-Nabi Allah. Mereka tidak sukakan, kalau boleh nak minta dengan Allah supaya tidak diturunkan azab kerana sayang kepada umatnya. Tapi tuan-tuan dan dirahmati Allah, Allah telah mengatakan innahu qad jaa amru rabbi, sungguh telah berlaku ketetapan daripada Tuhanmu. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah, akan disebut di sana soal Nabi Ibrahim kepada malaikat ini, apakah kamu sanggup untuk menurunkan azab sedangkan di dalamnya ada 300 orang beriman? Tidak, jawab malaikat. Kalau ada 200 orang beriman, tidak, kami tidak akan turunkan azab. Kalau ada 14 orang, mereka tidak, kami juga tidak akan membinasakan mereka. Maknanya orang beriman itu akan diselamatkan, kata malaikat Allah. Walaupun kalau ada seorang, ya seorang itu akan diselamatkan. Kalau boleh tuan-tuan rahmati Allah, pada ayat ini Nabi Ibrahim minta agar dihentikan, tidak diturunkan azab kepada kaum, agar mereka tidak menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, selain didesak Nabi Ibrahim untuk membatalkan rancangan azab itu,
Maka Allah telah berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 32, para malaikat berkata, kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Kami bersungguh-sungguh hendak menyelamatkan dia dan pengikutnya, kecuali illa limra'atak, kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal di bina. Tuan rahmati Allah. Kenapa ayat ini menyebut isteri Nabi Allah Lut? Kerana Nabi Allah Lut alaihissalam, isteri Nabi Allah Lut alaihissalam juga termasuk dalam golongan yang bersekongkol melakukan maksiat yang besar ini ketika itu. Apa kisahnya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas daripada berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ketiga-tiga malaikat ini menuju ke arah Nabi Lut alaihissalam. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai di sana disebut beberapa riwayat mengatakan Nabi Lut didatangi malaikat ini ketika waktu di saat matahari terbenam, waktu malam. Dan dipesankan oleh Nabi Allah Lut agar mereka tidak bermalam di mana-mana rumah, kerana mereka ketika itu Allah datangkan dalam keadaan tampan, lelaki tampan, sebagai satu ujian kepada kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Ada juga yang menyebut bahawa malaikat tadi telah berjumpa dengan dua anak Nabi Allah Lut, dengan puteri Nabi Lut alaihissalam. Setelah setelah berjumpa dengan anak Nabi Lut alaihissalam, lalu dibawalah berjumpa dengan ayahnya. Diceritakan, wahai ayah, ada tetamu yang nak berjumpa kamu, yang aku telah nasihat kepada mereka agar mereka tidak bertemu dengan sebarang orang, takut berlaku perkara-perkara yang sebaliknya seperti mana berlaku dalam masyarakat kita. Lalu dijagalah tetamu itu, bawa di rumah Nabi Allah Lut alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ketika mana isteri sampainya di rumah Nabi Lut alaihissalam, ketika dalam keadaan satu umat pun tak tahu, masyarakat Nabi Allah, umat Nabi Lut tidak tahu tiga malaikat ini. Lalu tuan-tuan, di dalam rumah itu bocorlah rahsia, ada tetamu-tetamu yang tampan yang hadir ketika itu, ketika mana nampak kehadiran tetamu ini oleh isteri Nabi Allah Lut alaihissalam. Katanya kepada masyarakat, sesungguhnya di rumah Lut ada beberapa orang lelaki yang aku tak pernah lihat seorang pun yang lebih tampan dari mereka. Maknanya handsome sungguh, dan aku tak pernah lihat mereka ini. Lalu bila diceritakan keadaan tersebut dalam surah Hud ayat 78, kata Allah, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila umat Nabi Lut alaihissalam mereka dapat tahu akan perkara ini, lalu bergegaslah mereka ke arah rumah Lut alaihissalam untuk melihat. Disebutkan di sana diintip di dinding rumah Nabi Lut untuk lihat tetamu yang tampan lagi kaca itu. Tuan-tuan dan rahmati Allah, lalu ketika mana mereka mencari-cari orang yang dikatakan tampan ini, lalu berkatalah Nabi Allah Lut, hai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Jadi Nabi Lut kata, janganlah kamu mencari lelaki yang bukannya untuk kamu, yang sebenarnya banyak puteri-puteri yang ada dalam negeriku ini, mereka lebih suci bagimu. Disebutkan di sana puteri-puteri itu maksudnya umat-umat Nabi Lut yang perempuan, penduduk-penduduk yang perempuan. Jadi Nabi ini disebutkan sebagai seorang ayah, seorang bapa. Lalu begitulah nasihat Nabi Allah Lut alaihissalam. Atatuna zukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?
wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan kamu tinggalkan isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bal antum qaumun adun, bahkan kamulah orang-orang yang melampaui batas. Ada bini tapi ditinggalkan bini, tapi lebih suka kepada lelaki sama lelaki. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah dilarang, dinasihat oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka tetap dengan pendirian mereka, dengan nak ataupun nak juga bertemu dengan lelaki-lelaki yang tampan yang katanya ketika itu berada di dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Baik. Ketika mana surah Al-Hijr ayat 67, datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut kerana kedatangan tetamu-tamu itu. Lalu berkata Nabi Lut, sungguhnya mereka adalah tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku dan bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu membuat aku rasa terhina. Mereka berkata, dan bukanlah kami telah melarangmu dari melindungi manusia. Lut berkata, inilah puteri-puteri negeriku, kahwinlah dengan mereka jika kamu hendak melakukan secara yang halal. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi Nabi Allah Lut nasihat mereka supaya jangan buat malu. Ni tetamu-tamu aku, jangan buat kelaku, jangan buat perangai yang hampa duk buat selalu. Ini akan memalukan aku dengan tetamu aku. Lalu mereka cabar pula Nabi Lut. Mereka kata, bukankah kami dah warning, jangan sembunyikan sebarang manusia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi bila Nabi Lut suruh mereka supaya mendatangi isteri-isteri mereka, mereka tidak mengindahkan tidak mengindahkan nasihat itu. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap kali dilarang, mereka semakin ganas berbuat keji terhadap para tetamu. Dan mereka tidak tahu bahawasanya tetamu itu adalah malaikat yang datang, yang dikirimkan untuk mereka, supaya diturunkan azab kepada mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku dengan kemaksiatan umat Nabi Lut alaihissalam? Nabi Lut ketika mana mencegah kaumnya daripada masuk rumahnya, ketika mana pintu rumahnya ditutup, mereka melempar kunci dan papan pintu rumah itu. Dan ketika mana daripada belakang pintu itu Nabi Lut nasihat, walaupun dalam keadaan yang macam tu, seandainya aku ada kekuatan untuk menolak kamu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nabi Lut kata, kamu ini jika aku ada satu pasukan. Sebab apa tuan-tuan, yang beriman kepada Nabi Lut pun tak ada. Nabi Lut, aku ada satu pasukan, sudah lama aku melawan kamu semua ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu para malaikat ini berkata pada surah Hud ayat 81, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan bawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam. Ni tuan-tuan. Surah Hud ayat 81. Malaikat berkata kepada Nabi Allah Lut, Allah rakam dalam surah Hud ayat 81. Sungguhnya kami adalah utusan Tuhan. Sekali mereka tidak akan mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan bawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam. Maksudnya akhir malam tuan-tuan, dekat-dekat nak subuh. Dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Balik pada ayat tadi yang kita baca mula-mula tadi tuan-tuan. Sebab apa ayat? Yang kecuali isterimu. Kerana isteri Nabi Lut alaihissalam, dia telah melakukan, dia telah bersekongkol dengan memberitahu masyarakat Nabi Lut alaihissalam supaya datang ke rumahnya. Jadi dengan perbuatan tersebut telah mengakibatkan malaikat ini menyebut, bawalah keluarga kamu kecuali isterimu.
sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Dan sungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Malaikat kata. Jadi malaikat kata sebelum terbitnya matahari, sebelum sampainya masa fajar, kamu hendaklah keluar daripada kota ini, kerana apa? Mereka ini akan ditimpakan azab. Allah Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi para mufassirin mengatakan ketika Nabi Allah Jibril keluar rumah menemui kaum Lut, lalu memukul wajah mereka dengan sayapnya, sehingga ada yang mengatakan bahawa mata mereka menjadi buta dan tidak tertinggal kelopak mata dan biji mata mereka, bahkan bekas mata mereka pun tidak terlihat. Kemudian mereka kembali dengan meraba-raba pada dinding seraya mengancam Nabi Lut. Bahkan dengan geramnya mereka berkata, tunggu, kami akan buat perhitungan hari esok. Nabi Malaikat Jibril keluar, tuan-tuan, mengepakkan sayapnya sehingga kan mereka buta ketika itu. Dan walaupun dah kena dah pada masa itu, tetap berdegil mengatakan, Lut, tunggu pagi esok, kami akan buat perhitungan dengan kamu. Allahu Rabbi. Dahsyat, tuan-tuan, perangai kaum Nabi Lut alaihissalam. Samalah kita, kadang-kadang Allah datangkan berbagai azab, tsunami dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetap berlaku maksiat di kalangan kita. Na'udzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Surah Al-Qamar ayat 37 hingga 38. Mafhumnya Allah menyebut sungguhnya mereka telah mujuk agar menyeru tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka. Allah kata, butakan mata mereka dengan malaikat Jibril tadi, maka rasakan azabku dan ancamanku, dan sungguhnya pada hari esoknya mereka ditimpa azab yang kekal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dua perintah yang malaikat sampaikan kepada Nabi Lut. Yang pertama, minta Nabi Lut dan keluarganya meninggalkan negeri itu sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan sampai seorang pun yang menoleh ke belakang ketika mendengar turunnya azab yang menimpa kaumnya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Malaikat juga menyuruh Nabi Lut agar berjalan di belakang pengikut yang beriman dengan maksud untuk menjadi pelindung bagi mereka. Kecuali isterimu. Jadi disebut di sana mereka yang beriman, dan juga iaitulah Nabi Lut dan juga dua anak perempuannya, dan jangan toleh ke belakang walaupun tahu kota itu telah ditimpakan azab. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam disebutkan bahawasanya isteri Nabi Lut itu ialah wali, namanya Walirah. Dua isteri yang melakukan khianat kepada suami dari kalangan isteri Nabi, iaitulah si Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh yang tidak mau ikutnya untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, termasuklah di sini disuruh tinggalkan isteri yang telah membocorkan rahsia kedatangan tetamunya ketika di rumahnya. Baik, tuan-tuan, menurut ahli kitab katanya malaikat itu menyuruh Nabi Lut agar mendaki puncak gunung untuk beribadah dengan tenang. Pergilah, kami akan menunggumu sehingga engkau benar-benar sampai di kampung itu dan menetap di sana, kemudian barulah mereka akan turunkan azab. Jadi inilah pesan malaikat kepada Nabi Allah Lut alaihissalam supaya meninggalkan kota dia, dan ketika kamu sampai di sana maka kami akan menurunkan azab. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Lalu kata Allah dalam surah Hud ayat 82 hingga 83. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri Lut itu yang di atas bawah, kami terbalikkan dan kami hujan mereka dengan yang terbakar, dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu.
dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi itulah azab yang telah diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Negeri itu terdiri dari 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Ada yang katanya 400 orang, ada yang dah riwayat kata 400,000. Maka penduduk kota dan negeri itu semuanya diangkat sampai ke langit, hingga para malaikat mendengar suara ayam kokok dan gongongan anjing. Tuan-tuan, malaikat yang di langit telah mendengar suara ayam dan anjing, kemudian terbalik, yang mana bahagian atas berada yang bahagian atas berada di bawah dan bahagian bawah di atas mereka diterbalikkan. Tuan-tuan, kemudian dijatuhkan daripada tempat yang tinggi itu, lalu kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Allah Rabbi. Tuan-tuan dirahmati Allah, bahkan di sana disebutkan batu-batu yang jatuh itu, setiap batu itu ditulis nama mereka-mereka yang telah tidak mahu beriman kepada Nabi Lut AS. Hujan batu yang jatuh itu ada nama mereka, sehingga batu itu timpa mereka pula dalam keadaan yang terbalik itu. Ada yang mendapat bahawa isteri Nabi Lut menetap bersama kaumnya, namun ada juga mendapat bahawa dia pergi bersama suaminya. Ada 2 pendapat, Lut dan kedua orang puterinya. Tapi ketika mendengar suara kuat yang jatuh di negerinya, isteri Lut menoleh kepada kaumnya dan menentang perintah Allah, baik perintah-perintah sebelum maupun yang ada pada saat itu. Dia berkata, "Oh kaumku, ternyata dia juga menjadi sasaran batu yang sudah tertulis namanya." Batu itu jatuh mengenai kepalanya, sehingga dia pun terlempar bersama kaumnya, kerana dia telah menjalin persekongkolan dengan kaum yang menentang Nabi Lut. Dialah yang menjadi mata-mata bagi kaum Lut untuk memantau kedatangan tetamu Lut alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 2 pendapat. Dia kata satu, isteri Nabi Lut tak ikut. Pendapat yang kedua mengatakan isteri Nabi Lut ikut dengan anak-anak dia, tapi atas nasihat malaikat tadi, jangan kamu toleh ke belakang walaupun ketika tahu dengar bunyi dan sebagainya. Tapi ketika mendengar bunyi itu, lalu satu riwayat mengatakan isteri Nabi Lut ini toleh ke belakang dan menyebut, "Oh kaumku." Lalu jatuhlah salah satu batu tadi yang tertulis namanya, sehingga dia juga hancur binasa kerana bersekongkol melakukan maksiat ketika kedatangan malaikat di rumah Nabi Lut AS. Tuan-tuan dirahmati Allah, seperti disebut tadi, 2 isteri yang melakukan khianat kepada suaminya, 2 isteri Nabi yang melakukan khianat, iaitu isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh AS. Khianat itu bukan yang melakukan perbuatan keji seperti zina, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Allah alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan negeri itu lautan bangku yang tidak boleh dimanfaatkan airnya dan juga tanah di sekitarnya, kerana semuanya menjadi rosak, hancur, rosak. Hal itu menjadi pelajaran dan contoh sekaligus sebagai tanda kuasa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah azab yang Allah timpakan kepada golongan homoseksual, ataupun kita sebut sebagai gay, yang suka sama jantina, yang tak melawan kehendak ataupun fitrah manusia itu sendiri. Sedangkan Allah menyebut dalam Quran, "Wa khalaqnakum azwaja." Dijadikan kamu ini berpasang-pasangan. Tuan-tuan rahmati Allah. Sehingga kata ulama, orang yang melakukan homoseksual itu harus dihukum rejam. Maksudnya mati. Rejam sampai mati, sama ada beristeri ataupun tidak. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan juga beberapa imam yang lain. Barang siapa yang Nabi juga pernah menyebut hadis daripada Ibnu Abbas, barang siapa yang kamu boleh melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pasangan yang melakukan perkara tersebut. Allah Rabbi. Dan kata Imam Hanafi, orang yang melakukan homoseksual itu harus dihukum, dijatuhkan dari tempat tinggi, kemudian dihujani batu sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum Lut alaihissalam. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah.
Jadi imam-imam mazhab pun berpendapat, Imam Hanafi sampai berpendapat mengatakan orang yang melakukan homoseksual ini hukumannya layak macam tu, dijatuhkan dari tempat tinggi macam yang kena dekat umat Nabi Lut. Dan semuanya tuan-tuan dan dirahmati Allah, mereka yang melakukan ini juga yang melakukan homoseksual ini, walaupun umat Nabi Lut dah tak ada, tapi mereka yang melakukan homoseksual ini Nabi sendiri menyebutkan supaya dibunuh kerana ia menyerupai perbuatan kaum umat Nabi Lut alaihissalam. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, sebagai pelajaran bagi orang yang takut terhadap azab Allah, maka hendaklah kita meninggalkan maksiat yang takut menyerupai perbuatan kaum Lut. Orang siapa yang menyerupai satu kaum, Nabi kata, maka dia termasuk dalam golongan itu. Kalau buat homoseksual itu, kalau melakukan gay itu, maka walaupun dia umat Nabi Muhammad, tapi Nabi kata dia telah menyerupai umat Nabi Lut alaihissalam. Sekalipun anda bukan kaum Lut, tetapi perbuatan seperti itu adalah seperti kaum Lut, maka tidak jauh beza dengan kaum Lut. Tuan-tuan dirahmati Allah. Orang yang ada kecerdasan akal, benar-benar takut kepada Allah, tentu dia akan selalu menjalankan perintah Allah dan menerima petunjuk Nabi SAW. Inilah Nabi tunjuk dekat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kehidupan yang baik itu adalah berkahwin, menggauli isteri cara baik dan halal dengan penuh romantik. Tidak menurut bisikan syaitan yang terlaknat. Dan selalu syaitan ini suruh kita melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang membatasi akal, melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan akal dan fitrah. Dengan demikian, dia tidak termasuk orang-orang yang zalim yang amat dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, inilah yang kita cuba perangi sekarang. LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, ini semua tuan-tuan menyerupai keadaan seperti umat Nabi Lut alaihi salam. Allah Rabbi, tuan-tuan, bahkan disebutkan di sana di Kanada, satu masjid yang dikhaskan untuk orang-orang yang gay ini. Jadi tuan-tuan, kalau berjalan pergi Kanada, musim PKP ni tak ada lah kot. Lepas ni kalau berjalan pergi Kanada, tengok takut salah masuk masjid, nanti Tok Imam duk kejip-kejip mata tu, bahaya. Tengok tuan-tuan, tengok bahkan ada di Amerika, mereka yang berkahwin gay ini dibuat secara rasmi, kemudian menangis. Pengantin itu ditanya, kenapa menangis? Kenapa menangis? Pengantin lelaki, kenapa menangis? Maka dia jawab, saya sedih hari ini kerana masyarakat telah menerima cinta dan mengiktiraf cinta kami. Ya Allah, geli tuan-tuan dengar. Inilah yang berlaku dalam masyarakat dan dunia kita ini. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, andai ada kat kita, sesamalah kita bantras kerana datangnya azab ini akan dikenal kepada seluruh orang yang berada dalam kota dan masyarakat tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan, azab yang besar yang diturunkan kepada kaum Lut itu, kaum Nabi Lut, iaitulah hujan batu, dan diterbalikkan bumi mereka sehingga tidak ada apa-apa fungsi, sehingga akan disebut di sana surah Az-Zariyat ayat 35 hingga 37. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri laut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri, dan kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda bagi orang-orang yang takut kepada seksa yang pedih. Hanya ada satu rumah orang yang berserah diri, iaitulah rumah Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi hilang seluruhnya, melainkan satu yang tinggal hanyalah rumah Nabi Lut alaihissalam, kerana mereka tidak akur dan menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah Lut alaihissalam pada pagi ini memberi iktibar kepada kita supaya menjauhi perintah Allah, apatah lagi menjauhi perkara yang luar daripada
batasan fitrah kita, hiduplah dengan keadaan yang baik. Tuan-tuan, sayangilah diri kita. Jika mana Allah melahirkan kita seorang lelaki, maka kita jadilah lelaki yang baik. Jika kita dilahirkan sebagai seorang perempuan, maka kita jadilah perempuan yang salihah. Itulah yang baik. Ramai orang yang mencintai orang lain, tetapi dilupa untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kongsian cerita Nabi Allah Lut pada pagi ini memberi satu pengajaran, iktibar yang besar kepada kita agar menjauhi perkara yang menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mendapat azab seperti mana kaum Nabi Lut alaihissalam. Sekadar itu, semua maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan sedikit pengkongsian ini memberi kita pertambahan kebaikan untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, sehingga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pelepasan daripada api neraka, seterusnya menjadi orang yang bertakwa dan direzekikan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua yang mendengar dan menonton di bumi masjid ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.